Nasib adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Ada orang bernasib baik dan ada orang yang bernasib malang. Tapi ada juga sebilangan orang mempunyai terlalu besar nasibnya, seperti menang wang yang tersangat besar atau terjumpa emas yang sangat mahal nilainya. Bahkan ada juga yang dapat melarikan diri daripada malapetaka. Di sini, Fakta Trend akan memberikan 5 orang yang sangat bernasib baik di dalam dunia ini. Tekan butang like dan subscribe dulu ya. Nombor 5. Di Amerika Syarikat, kemungkinan memenangi apa sahaja setelah membeli tiket Powerball sebenarnya lebih baik daripada yang korang jangkakan. Mereka mempunyai 1 daripada 25 peluang dan sekurang-kurangnya berjalan dengan hadiah terkecil. Kerana memenangi yang besar, hadiah utama jauh lebih susah untuk mendapatkannya. Hadiah utama anda perlu meneka dengan betul ke 5 bola putih dan ke semua bola merah yang penting. Dan kemungkinan besar yang berlaku pada masa ini adalah daripada nisbah 1 dalam 292 juta. Sudah tentu dengan kemungkinan bahawa tidak ada seorang pun akan memenangi jackpot dalam loteri. Sekiranya itu berlaku, jackpot utama dilancarkan ke loteri seterusnya dan jika tiada orang menang lagi, ia akan terus meningkat dan meningkat lagi. Dalam kes ini, jackpot tersebut berjaya membina sehingga 758 juta US dollar. Semua ini berlaku di Ogos 2017 dan pemenangnya adalah wanita dari Chicopee, Massachusetts. Semua orang di sana bermimpi untuk memenangi loteri tersebut dan tidak berbeza juga dengan wanita ini. Ia benar-benar sangat bernasib baik. Wanita itu berjaya berjalan dengan salah satu Powerball jackpot terbesar sepanjang masa. Nombor 4. Cincin tunang atau cincin kahwin adalah satu barang kemas yang sangat penting bagi pasangan suami isteri. Emosi dan kenangan yang terikat pada cincin akan kekal selama-lamanya. Tapi cincin itu sendiri menjadi momen masa lalu yang sangat nyata, terutamanya jika yang memberi cincin itu sudah meninggal dunia. Wanita dari Kanada yang bernama Mary Graham kehilangan cincin pertunangannya pada tahun 2004. Dia mengatakan bahawa kemungkinan besar dia menghilangkannya semasa menarik rumpai dari ladangnya di Central Verna. Dan setelah sudah lama mencari, Mary akhirnya menyerah kalah buat selamanya. Selama lebih 50 tahun selepas suaminya telah memberikannya pada tahun 1951, dia tidak pernah memberitahu suaminya bahawa dia telah kehilangan cincin itu dan sebaliknya membeli yang murah dari kedai pajak gadai. Selepas ulang tahun mereka yang ke-60, akhirnya suami Mary telah meninggal dunia. Pada Ogos 2017, menantu Mary sedang mengambil lobak keluar di ladang untuk makan malam. Ketika itu, tiba-tiba mereka menjumpai cincin hiasan tua yang dibalut di sekitar salah satu sayur-sayurannya. Pada mulanya, menantu perempuan Mary tidak perasan pun dan niatnya ingin memberi lobak itu kepada anjingnya. Tapi akhirnya, menantunya tidak berbuat demikian dan basuh lobak-lobak itu dan telah jumpa cincin tersebut. Mary sekali imbas kenal pada cincin itu yang penuh dengan memori yang terindah bersama suaminya yang asalnya dia ingat takkan jumpa cincin itu lagi. Nombor 3. Pada zaman dulu, ada masa di mana cara termudah untuk membayar sesuatu hanya dengan menyerahkan duit shilling emas. Tapi membawa emas dengan jelas datang dengan risikonya sendiri. Dan begitu banyak orang pada abad ke-19 akan menanam simpanan mereka sekiranya berlaku rompakan atau benda musibah yang lain. Tapi selalunya orang zaman dulu tidak sempat dapat menggali peti harta karun mereka semula. Tapi ada satu keluarga ini pada zaman sekarang di North Carolina di Amerika Syarikat berjaya menemui peti harta karun nenek moyang mereka yang ditanam di halaman belakang rumah mereka sendiri. Sambil menggali, mereka terjumpa satu tin yang dipenuhi dengan shilling emas. Dan mereka menggali lagi dan mencari 7 lagi tin yang ditarik dari tanah. Secara keseluruhannya, ada 1,400 shilling emas yang mereka jumpa di kesemua 7 tin tersebut. Ada beberapa shilling emas yang jarang ditemui dan sepatutnya boleh bernilai sehingga 1 juta untuk setiap 1 shilling tersebut. Pasangan yang mendapati duit shilling tersebut jelas ingin kekal tanpa diberitahu nama yang mungkin adalah langkah yang baik kerana jumlah kesemua duit shilling tersebut bernilai 10 juta US dollar. Nombor 2.
Hari ini buku komik semua orang diarus utamakan mengenali watak seperti Superman dan Batman. Dan Avengers telah pergi jauh dan menjadikan Marvel Cinematic Universe sebagai satu franchise filem paling popular yang pernah wujud sekarang. Tetapi itu tidak selalu berlaku kerana komik dulu dianggap nerdy dan tidak popular. Tapi ada beberapa komik awal dulu yang kini sangat rare atau jarang berlaku. Dan seperti apa yang kita tahu, barang rare sekarang adalah sangat mahal. Komik yang jarang berlaku dari terbitan Action Comics yang di masa lalu dijual dengan harga 10 sen sahaja. Komik begitu diminati oleh pengumpul bukan hanya kerana usianya yang dulu dicetak pada tahun 1938, tetapi kerana dia sebenarnya adalah komik pertama kemunculan Superman. Komik rare ini dijumpai oleh seorang lelaki bernama David Gonzalez yang disumbat ke dalam surat khabar lama yang terdiri daripada beberapa penebat siling rumahnya yang dia sedang pulihkan di Hoffman, Minnesota. Komik ini sangat jarang berlaku sampaikan pakar menganggarkan bahawa komik tersebut berpotensi hanya ada 100 salinan sahaja di seluruh dunia. Satu salinan komik yang dalam keadaan baik, pengumpul boleh menerima lebih $1 juta. Tetapi malangnya, komik David terkoyak semasa bertengkar dengan isterinya. Tetapi seperti apa yang dia dapat untuk menjualnya adalah dengan harga $175,000. Ia cukup mengagumkan untuk komik yang bermula keluarannya hanya pada 10 sen. Akhir sekali, nombor 1. Semasa berbasikal di atas jalan, ada kemungkinan banyak jenis bahaya yang anda boleh hadapi seperti dilanggar kereta atau mungkin basikal hilang kawalan, atau juga kalau anda hilang fokus, mungkin juga anda boleh terus melanggar pokok yang besar di hadapan anda. Apa yang anda mungkin tidak menjangka lagi jika berbasikal di tengah jalan dan sebatang pokok yang tumbang entah dari mana jatuh di atas anda. Penebang pokok akan menebang pokok sehingga jatuh dengan cara yang sangat pasti. Tetapi ketika berurusan dengan pokok yang perlu tumbang di atas jalan raya dikelilingi oleh rumah-rumah, boleh menjadi agak sukar untuk memilih arah untuk pokok jatuh ke tempat yang paling logik. Dan ketika itu ada seorang pemuda yang sedang berbasikal di kawasan tersebut, nyaris-nyaris dihempap oleh sebatang pokok. Pokok itu jatuh beberapa saat sahaja selepas pemuda itu melalui di kawasan itu. Itu sahaja untuk video kali ini. Tolong like dan subscribe Fakta Trend untuk video seterusnya. Share video ini sekali tau.